Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak apa, saya tahu lepas makan kambing memang lambat sikit jawab salam. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق الجهاد ونصلي ونسلم على حبيب المصطفى رسول المجتبى صلى الله عليه وعلى آله ولمن سار على نهجه واستنى بهديه وسنته إلى يوم الدين وبعد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. ربنا يسر لنا ولا تعسر وأتمم لنا بالخير. Dia petang-petang kena doa panjang sikit. Pertamanya terima kasih kepada saudara dan sahabat moderator Dr. Abdul Razak bin Abdul Muttalib. Patut sehari ni saya jadi moderator sebab nama saya kat depan tak ada doktor. Hak lain semua doktor belakang. Seterusnya gandingan dan sahabat panelis yang berbahagia Dr. Syazali Hilman bin Ahmad Najib, yang kita nantikan yang berbahagia Profesor Ajung Dr. Zaharuddin Abdul Rahman dan juga Dr. Muhammad Anwar bin Ahmad yang turut sama akan membincangkan perkara-perkara yang signifikan tentang tokoh kita. Dan hadirin hadirat yang dirahmati Allah SWT sekalian. Tadi sebelum saya mula, saya dah tanya dah Dr. Razak nak bagi berapa minit. Yang tu yang dia kata jangan lajak. Saya kata kita mula lambat tak apa, yang penting habis 3.30. Tu. Mantap lambat kita gitu. Ya. Baik. Bagi mencapai hasrat itu, pergi jap slide satu. Lagi. Lagi. Dah. Kita skip. Slide saya ada 13, jadi saya skip lah. Jadi senang. Selalunya orang duk cerita dah pasal tokoh, pasal apa, semua orang tahu dah. Nama almarhum Al-Alamah Dr. Yusuf Al-Qaradawi. Ini merupakan satu nama yang sangat besar. Nama yang meninggalkan kesan dan juga pesan kepada ummah. Satu nama yang cukup hebat. Dan antara magnum opusnya ataupun karyanya yang termahal, yang menjadi garapan dan juga menjadi gagasan mereka yang terutamanya yang bertugas dengan zakat ini. Saya nak yang ni reminiscing the old days sekejap sahaja. Sekitar tahun 1991, waktu tu almarhum pernah datang ke Malaysia dan kami menjemput dia datang untuk menunjukkan pada waktu itu Pusat Pengurutan Zakat Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan adalah pusat pengurutan zakat yang pertama dibangunkan ataupun dijalankan secara korporat ataupun secara bersifat, orang dulu-dulu panggil bersifat swasta. Dia masih lagi bawah Majlis Agama Islam, tapi kaedah pengoperasian itu bersifat korporat. Jadi bila kita sebut benda ni, sekali lagi orang kata habis dah, akhir zaman dah, dunia nak kiamat dah, semua nak dikorporatkan. Itu orang fikir lagu tu lah, lantak pergi kat mereka nak duduk dalam reban, dia duduk dalam reban. Jadi bila dia datang, kami bawa dan kami tunjuk bahawasanya operation dah bermula dengan sistem berkomputer. Maka kami cerita dekat dia, semua inspirasi ini digarap dan digali daripada buku beliau. Dan kalau tuan-tuan tengok mausu'ah Amal Kamilah untuk Qaradawi ni, Amalul Hayah dia tu, dalam bahagian yang berkaitan dengan kitab Al-Fiqh wal Usul, dekat situ terletaknya kitab fiqh zakat dalam banyak-banyak fiqh yang lain lah. Ada fiqh salat, fiqh jihad dan sebagainya. Fiqh jihad bahagian siasah, tapi bahagian ibadat, fiqh usul fiqh, Al-Fiqh wal Usul, termasuk dalam itu fiqh zakah, yang mana asalnya merupakan salah satu daripada tesis beliau yang nak dipilih. Ini menarik tentang kitab fiqh zakat ni, asalnya daripada tesis. Terima kasih, tadi lampu derah sangat. Asalnya tesis dia
dia ni jabatan dalam apa nama tu, dia takdim dia punya PhD dia dalam jabatan Usuluddin. Tapi dia punya tesis yang diberikan itu adalah fiqh zakat. Nama dia lain lah dulu, panjang sikit lah. Okay, nama dia, apa nama tu, fiqh zakat li halil mushkilatul faqr, lebih kurang gitulah. Apa? Dia bagi fiqh zakat. Dia tulis banyak tesis. Dia tak tahu mana satu nak takdim. Ni terror tak terror. Orang yang duk kutuk kat condemn dia, bukan tesis, longkang pun tak erti nak gali. Marah sangat tu. Jadi, nak cerita je. Bila takdim tu, saya ingat, kalau tak salah ingatan saya, dalam lajnah tu, lajnah Ishraf, tesis dia tu, Dr. Abdul Halim Mahmud, seorang, apa nama tu, dulu pernah jadi Rektor Azhar. Jadi dia kata, orang tanyalah, dia ni Qisim Usuluddin, kenapa takdim zakat, fiqh? Kenapa takdim dalam fiqh? Kata Dr. Abdul Halim, dia kata, kalau datang daripada Yusuf Al-Qaradawi, tesis apa pun kami terima, bahagian mana pun kami terima. Kalau bahagian lurah pun dia nak takdim fiqh zakat pun tak apa. Akan ada poin-poin lurah yang dia akan bubuh dalam tu. Ini maknanya menunjukkan, bukan kita nak mengagungkan, tetapi jasa beliau. Yang mana buku itu ataupun tesis itu ditulis pada tahun 60-an, pada tahun yang awal. Tetapi gagasan pemikiran beliau melangkaui zaman. Futuristik. Kalau kita tengok apa yang mungkin kita nak bahaskan petang ini secara ringkas, banyak perkara-perkara yang mungkin mencabar sebenarnya pemikiran kita. Baik, yang pertama sekali, sebagaimana yang ditulis oleh Dr. Ali bin Ali Al-Muhyiddin Al-Qaradaghi hafizahullah. Dia kata manhaj Qaradawi dalam kitab fiqh zakat ni ada dua. Yang pertama disebut sebagai al-ijtihad al-intiqai, iaitu dia tengok semua pandangan-pandangan ulama terdahulu. Sebab itar bahs zakat ni, perbincangan zakat ni, dia terkumpul ataupun orang kata apa, susah bila dah jumpa Ustaz Dr. Razak, dia kena cakap Kedah. Dia kelitin. Dia kelitin kot benda-benda yang klasik. Kalau zakat je mesti klasik. Tak boleh. Dia tak boleh saja zakat ni. Yang boleh tu saya lagi kita sebut. Jadi dia ambil karya-karya klasik, dikumpulkan karya-karya klasik daripada ijtihad ulama-ulama terdahulu. Mana mungkin orang kata kita bila kita sebut kita nak buat satu gagasan, kita nak tarjihat, mana mungkin kita tak merujuk kepada ulama dulu? It's nonsense. Apa-apa sahaja yang berkaitan dengan Al-Quran dan Sunnah, kalau tak rujuk ulama dulu, tak kena. Sebab mereka lah yang lebih awal merujuk kepada Al-Quran dan Sunnah. Tapi masalahnya hari ini, betul ke yang kita kata ikut ulama dulu tu hampa ikut sungguh? Tu soalan yang kedua, cari gaduh lagi. Okay. Pertama sekali dia ambil ijtihad, kemudian tarjihat ulama dan dalil-dalil. Kemudian dia akan pilih mana pandangan yang dia sendiri rasa sesuai pada zaman hari ini. Contoh dia, isu kewajipan zakat ke atas harta milik kanak-kanak dan orang yang tidak waras. Dan juga kewajipan zakat ke atas apa sahaja sumber yang keluar daripada perut bumi. Termasuk petroleum, tuan-tuan. Termasuk apa sahaja yang keluar daripada perut bumi dengan syarat cukup nisabnya. Kemudian zakat hitam putih dan sebagainya. Ini contoh, sekadar contoh sedikit. Kemudian ijtihad yang kedua, dia buat ijtihad al-insya'i. Yang bermaksud ijtihad yang bersifat konstruktif dan inovatif. Maknanya daripada yang lama ditimbulkan permasalahan-permasalahan yang baru yang belum pernah dikemukakan oleh sarjana-sarjana yang terdahulu. Okey, disebabkan mungkin pandangan itu belum wujud pada zaman tersebut. Contoh hari ini orang berbincang soal aset digital. Orang berbincang tentang pada waktu itu beliau mula menulis tentang zakat saham, dan pada keluaran ataupun cetakan yang ke-25, maknanya 25 kali ulang cetak buku fiqh zakat tu. Pada waktu tu tahun 2000 lebih kot. Cetakan yang ke-25 dia menambah baik zakat dari sudut saham.
yang orang bincang dan sebagainya, maka orang tak bincang pasal zakat, orang bincang pasal saham tu patut syariah tak patut syariah. Teratur dia bincang. Dia bincang dah bab zakat. Maksudnya melangkaui kepada kebiasaan orang ketika itu melakukan aspek-aspek pengumpulan harta. Kemudian harta-harta yang berkaitan dengan zakat pendapatan, penggajian, harta mustaghalat. Mustaghalat ni benda yang aset, asalnya tidak dikenakan zakat, usul sabitah ataupun aset-aset tetap tak kena zakat, tapi bila dia mendatangkan hasil sewaan ataupun seumpamanya, pajakan sewaan dan seumpamanya, barulah dikenakan zakat atas hasil itu, bukan atas aset tu. Meninggal, orang Perak kata, meninggal yuk kalau kena atas aset. Koma ada yang datang-datang ni, saya tengok ada rumah 10 biji semua ni. Gila yang dekat depan-depan ni. Kan? Rumah 10 biji, kalau kau kira nilai semasa zakat, ajarnya tumpah tak tumpah? Tumpah. Tumpah bermaksud meninggal. Sama. Okay, bagi orang bukan orang Perak. Baik. Jadi, kemudian, benda yang menjadi majoriti ulama sepakat, nisab zakat yang berkaitan dengan nuqud, dengan zahab wal fiddah, emas, perak dan harta-harta yang terkait dengan emas dan perak, senilai dengan emas dan perak, sama boleh menjadi satu kedudukan. Yaqumu maqam az-zahab wal fiddah, semua itu disandarkan kepada 85 gram emas. Walaupun ada perbezaan pandangan hadis, kata hadis yang menetapkan nisab perak lebih tepat, lebih aula, lebih utama, tapi dia kata tak boleh sebab harga emas agak, walaupun berlaku fluctuation pada harga emas, tetapi dia lebih stabil berbanding harga perak. Tengok cara dia keluarkan ijtihad, tengok keadaan-keadaan semasa. Sebab kata Ibnu Qayyim dalam I'lamul Muwaqqi'in, kalau seorang yang berfatwa, dia keluarkan fatwa, tapi fatwa dia tak melihat kepada keadaan semasa, maksudnya fatwa dia itu kurang masak dan kurang bernas. Itu maksud dia. Okay, next. Baik. Dia ada satu kaedah bila bercakap mengenai soal harta yang kena zakat, dalam perbincangan fiqah, apakah harta-harta itu bersifat mansus ataupun benda yang hanya datang dalam bentuk nas, ataupun boleh dikiaskan ataupun mu'allal. Ini apakah dia tauqifi ataupun ta'lili. Dia ni memang betul-betul mari daripada nas ketui ke harta zakat. Sebab tu ada orang kata bila kita sebut tuan wajib bayar zakat pendapatan, saya tengok dalam kitab kuning tak ada pun. Kitab dia tak cukup kuning. Okey. Mungkin kitab kuning lain yang dia tengok. Ya, saya cakap saya tengok kitab yang color kuning dia lebih kuning daripada tu, kata ada. Okey, contohnya lah, ya. Sebab tu bila orang keliru bab ni, dia akan susah menerima bahawasanya harta zakat ini sebenarnya berkembang. Sebagaimana yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah. Dia kata apa? Dia kata harta zakat ini sebenarnya ma'lul. Maknanya dia boleh diillahkan. Dia ada sebab kenapa dia kena zakat. Dia ada sebab dia. Baik. So, antara kaedah yang dia buat, kullu malin namin fahuwa wi'a'un lizzakah. Setiap harta yang berkembang ada dua maksud. Satu, berkembang dengan sendiri. Tiga maksud. Satu, berkembang dengan sendiri. Apa maksud berkembang sendiri? Kambing betina duduk dalam kandang kambing jantan, insya-Allah berkembang sendiri. Itu maksud dia. Faham? Tak payah cerita kan? Detail macam mana mereka berkembang. Yang kedua, dia boleh menerima, dia berkembang dengan aktiviti. Maknanya duit kita RM10. Macam mana kita nak kembangkan duit RM10? Dengan beli barang-barang, contoh beli cekedis. Tahu cekedis? Budak-budak sunat laser faham tak cekedis? Tak. Ni jajan. Jajan, okey. Beli jajan RM10. Jual satu jajan asal kos 2 kupang ataupun 20 sen. Jual 50 sen ataupun jual harga Yahudi RM1. Jadi dapat untung. Jadi harta tu dikembangkan dengan aspirasi perniagaan. Nampak Tu kaedah kedua. Nombor 3 disebut qabiliyatun linnama. Berpotensi untuk berkembang tapi belum boleh dikembangkan. Itu juga harta-harta yang tertakluk kepada kenaan zakat. Alright? So, dengan kaedah ni dia boleh luaskan maksud harta. Hari ni orang ada mencipta kekayaan dengan royalty.
Kan? Apa Dr. Abdul Razak sekali. Orang bayar royalty nasyid dia dulu. Tuan-tuan tak tahu dia menyanyi nasyid tu. Habis keluar. Cukup dekat tu jadi. Ya. Contoh, tanya dia sendiri ya, saya bawa keluar je. Belum tuan-tuan kena tabayun. Tabayun dengan dia. Ini konvensi sunnah lah. Ya, betul. Nasyid. Tahu lah. Contoh kata Ustaz. Tak siap dia bukan main kata keluar TV lah. Apa dia bagi kat kita balas balik. Kama tadinu tudan. Sunnah tu. Dah saja nak bagi hampa mengantuk. Okey, jadi contohnya royalty. Royalty is a new thing actually. Belum pernah ada. Tanya zaman Nabi ada royalty? Memang tak ada. Abu Bakar and Sons. Contohlah Abu Bakar kan menega. Nama dia bukannya menega macam kedai mamak kita dekat Penang. Mana ada Abu Bakar and Sons, Omar, Naina dan keluarga? Tak ada. Mereka bukan bubuh syarikat dengan nama. Mereka bersyarikat dengan kaedah pensyarikatan pada ketika itu. Jadi bila bentuk tu wujud, tapi dalam bentuk-bentuk yang baru, harta itu berkembang, maka harta itu juga tertakluk kepada zakat. Okay, next. Next. Okay, yang ni tanggungjawab kutipan dengan agihan. Qardawi memberi gagasan bahawasanya ia perlu bukan diuruskan oleh individu ataupun orang-orang yang biasa, tetapi dia mesti diuruskan oleh pemerintah. Sama ada kutipan dan agihan, dan dia tidak membezakan antara harta zahir dengan harta batin. Sebab harta zahir dengan harta batin ni timbul pada zaman Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu. Perbezaan antara harta batin dengan harta zahir. Harta zahir sahaja boleh dikutip kerajaan, harta batin tak kutip. Tapi hari ni tak ada istilah harta zahir, harta batin. Semuanya terzahir. Hampa kutip harta apa, hampa masuk dalam Facebook. Betul tak? Alhamdulillah hari ni. Ataupun hampa menega. Nega kat TikTok, beg kuning, beg biru, beg hijau. Lepas tu bunga-bunga hak bagi sedekah kan? Bunga lah, rimau lah, apa dinosaur lah, menetang apa. Semua tu harta. Orang nampak, babe, apa yang nak kata harta batin lagi? Tak ada lah. Lepas tu hampa kena declare kan LHDN. Tidak batin lagi. Semuanya akan terzahir pada muka. Jadi, kena zakat. So, kemudian apa nama tu, Majlis Fatwa Kebangsaan. Sekarang ni MKI, nama tu nama lama. MJFK tu nama lama. Maksudnya, bayar zakat kena diberikan kepada pemerintah kerana pengagihannya dibuat secara saksama dan juga sistematik. Okay, next. Fiqh agihan. Okey, agihan zakat ada dua dalam pandangan syarak. Saya rumuskan banyak-banyak. Antaranya dia bagi kifayatus sanah ataupun kifayatul umur. Dalam fiqh Syafi'i dia bincang, An-Nawawi bincang bagi kifayatus sanah ataupun kifayatul umur. Kifayatus sanah ni cukup setahun saja perbelanjaan untuk fakir miskin, bagi zakat kat dia setahun cukup. Ataupun nak bagi dia sepanjang umur. Maknanya bagi kat dia tu sampai dia memang sustainable. Hari ni orang cakap pasal ESG. Sustainable sampai sepanjang-panjangnya. Okey, kalau ikut tuan-tuan mana satu nak bagi? Nak bagi ikut tahun ke? Nak bagi ikut umur? Tahun. Umur? Tak ada siapa yang nak bagi ikut umur. Umur lagi bagus. Sebab dia tak main minta dah. Muka dia tu tak main dah depan pintu rumah kita. Nak berapa zakat? Ni dia main minta zakat kat kita. Minta. Tengok miskin. 1 juta cukup. Bagi terus 1 juta. Boleh? Tak berani. Itu dia lah. Tapi, Qardawi kata tak. Semua tu kena gabung. Tengok kepada case to case basis. Ada orang boleh bagi sepanjang umur, tapi sepanjang umur pun dah tak relevan. Sebab, hari ni, orang miskin hari ni, dia sudah tidak bersikap seperti mana orang miskin yang terdahulu. Dah tak sama sikap dia. Integriti dah kurang. Pemalas. Macam-macam lah. Itu kalau saya teruskan tu, 4,5 tak balik lagi. Okay. Next. Inovasi agihan zakat. Okay. Antara inovasi yang dia buat adalah mengharuskan pembiayaan mikro menggunakan zakat, iaitu iqraduz zakah. Zakat ni boleh bagi pinjam. Bukan bagi terus. Bagi pinjam. Dia kena bayar balik.
Tapi dia ada mekanisme dia lah, bukan macam tu saja. Dia kiaskan kepada gharimin berdasarkan qiyasul aula, bahawasanya kalau bagi kepada gharimin disebabkan berhutang, itu boleh, kerana keberhutangan. Memberi hutang daripada zakat itu lebih boleh lah sepatutnya. Dia panggil qiyasul aula. Tapi benda ni sangat perlukan kepada perbincangan, dan baru-baru ni kita dah tahu bahawasanya Selangor telah pun mengeluarkan fatwa kepada keharusan, dan dimulakan perkara itu oleh salah sebuah bank di negara kita lah, insya-Allah. Al-Qardawi dan sarjana lain, dana perlu diwujudkan untuk pembiayaan mikro ni. Ini semua yang agihan yang terbaru. Next. Okey, ni famous. Harga zakat fitrah. Guna duit. Asal mazhab Syafi'i, koma kena bagi beras. Kita orang pun tak nak terima dah beras. Gudang tak ada, babe. Mana nak terima beras? Koma dekat wilayah sahaja ada berapa juta orang Islam. Kalau sekali dia datang, bukan setakat lori, 30 kontena kita orang kena ready. Jadi bila idea tu bukan kata, jangan sebut bila macam ni, Ustaz kutuk Imam Syafi'i. Lah. Itu pemikiran yang simplistik. Orang kita suka berfikir macam tu. Malas nak fikir. Bila cakap, bukan masalah kita condemn Imam Syafi'i. Tidak. Tetapi, saya teringat kata-kata Abu Hasan Ali An-Nadwi. Dia kata apa? Al-a'immah kulluhum ala haqq. Imam-imam ni semuanya berada di atas landasan kebenaran. So pakailah mazhab apa pun, tak apa. Tak apa tu dengan kaedah lah. Bukan ikut sembrono. Sekali lagi orang kata tak apa pula, marah pula kat aku. Okay, next. Saya pernah pergi Indonesia, mereka pernah tanya, kami enggak, saya tukar bahasa. Kalau Indonesia yang tu buruk menau bunyi kat sini. Kami enggak perlukan beras lagi, Pak. Tahu kan perlukan bahasa Indonesia apa kan? Sekejap lagi orang kata aku ni pula, saya bukan ustaz-ustaz jenis lagu tu. Kami enggak perlukan beras, Pak. Kalau kami mau bayar zakat fitrahnya guna daging, gimana? Saya kata, waduh, daging, Pak. Jadi bilangan lembunya sama banyak dengan berasnya, Pak. Iya. Kalau gitu enggak apa-apa dong. Tapi terpulang nanti kepada majlis ulamanya di Indonesia, jangan tanya saya. Saya enggak bisa memberi fatwa. Gue bukan mufti lo. Gitu. Kan? Alright. Kemudian menggabungkan, integrate antara zakat dan cukai. Orang tak bincang masa tu. Orang ingat cukai-cukai. Tak diintegrate dengan zakat. Hasil daripada tu, Malaysia membenarkan untuk siapa-siapa yang bayar zakat dapat rebate 100% untuk individu cukai. So, nampak tak kesan dia bagi kat kita? Okay, next. Penutup. Habis dah. Jadi, nak cerita kat you all, apa yang dibuat oleh Dr. Yusof Al-Qardawi ni banyak sangat bagi benefit. Antara benefit yang saya mungkin tak sempat nak bubuh kat sini adalah fatwa dia membenarkan agihan fisabilillah untuk diagihkan kepada sekolah-sekolah, masjid-masjid, surau-surau dan institusi pengajian. Boleh guna. Kalau tak, fisabilillah ni untuk orang pergi perang je. Hampa nak pergi bagi bantuan kemanusiaan Palestin pun tak berani. Sembang terpaling Palestin. Suruh pi tak mau. Boleh guna untuk perang sahaja. Tapi diluaskan. Dalam mazhab Syafi'i ada perluasan. Kalau tengok perbincangan dalam Mughni Muhtaj, ada perluasan sikit. Tapi asalnya diluaskan. Dalam mazhab yang paling luas dalam bab ni antaranya mazhab Hanafi. Luaskan aktiviti dakwah. Aktiviti dakwah kepada agama Islam boleh dimasukkan sebagai penamaan fisabilillah. Dakwah penulisan ke, dakwah percakapan ke, dakwah pendidikan ke. So, fatwa Qardawi lah yang benarkan pendidikan, institusi pendidikan, mahat tahfiz ke, siapa ke, apa-apa saja, masjid surau baik, yang asalnya masjid surau bukan penerima zakat, dia bukan asnaf. Dia indiraj, dimasukkan ke dalam apa, fisabilillah tu. Boleh terima zakat. Jadi kalau ustaz-ustaz tak puas hati yang Qardawi, mahat tahfiz dia dengan pondok dia pun terima zakat. Jadi, tak faham.
Ada ustaz pondok, dia kata Qardawi ni tak pandai. Lepas tu fatwa Qardawi dia guna untuk terima zakat kat pondok dia. Pandai? Itulah. Senang. Lepas. Pasal kalau kita ni, saya ingat guru kami Syekh Muhammad bin Muhammad Al-Mukhtar Syangkriti sebut. Dia kata kalau kamu nak kata ke orang sekalipun, berjalanlah di atas mazhab Az-Zahabi, pengarang Siyar A'lamun Nubala. Dia tulis pasal orang kot. Dan dia nak kritik orang dalam tu pun bahasa dia lunak, elok. Huwa alim walakin fihi naw'un minat tasyayyu'. Tu dia bahasa dia. Dia alim tapi ada sikit tasyayyu', nak muyul kepada Syiah, ataupun dia ada pandangan-pandangan dia setuju. Tu cara. Tapi kita hari ni bahasa kita tidak mencerminkan agama kita langsung. Jadi moga-moga kita berhati-hati dan kita terus mengiktiraf ulama sekadar pengiktirafan yang sewajarnya. Moga-moga kita terus disenari dengan rahmat dan hidayah dari Allah. Wallahu a'lam. Sekian.